Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim. Rasanya kita sampai muka surat 89, iaitu berkaitan dengan bahayanya tidak berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya-bahaya yang akan kita terima kerana kita mengambil sikap tak mau ikut cara Rasulullah. Terlebih dahulu kita bahagikan manusia ini kepada dua bahagian. Satu, orang itu telah sampai kepadanya hukum hakam, kewajipan bagaimana kena mencontohi Rasulullah, telah sampai. Kalau orang tua dia kata telah sampai seruan itu dah sampai. Dia tahu penjelasan al-bayinat, al-huda, keterangan, penjelasan. Kemudian apa berlaku pada dia? Dia berpaling. Ini satu jenis. Orang ini terdedah kepada bahaya secara total, sangat membahayakan. Bahagian yang kedua adalah insan, dia ni tak tahu apa bala dia tak tahu, pekok kepala apa dia tak tahu. Dia mata dia tengok apa? Mata dia tengok majority, minority. Mata dia tengok apa? Mata dia tengok masyarakat. Maka orang macam ni bahaya dia kurang sikit, sebab dia tak ikut dalam keadaan jahil murakkab. Jahil murakkab. Apa makna murakkab? Bersusun. Pertama, dia jahil hakikat benda tu. Yang kedua, dia tak tahu kata dia jahil. Dia ingat kata betul lah ni betul lah. Apa ambil selawat pun tak boleh. Apa? Macam tu dia cakap. Memang ulut pun tak boleh buat apa. Takkan tak boleh kot. Bukan kita. Kan, kalau kita buat apa nama best Oktober apa ke lain lah pula kan. Oktober best kan. Sembok pun dah angkat, susah nak baca. dulu ada, boleh juga ada baca. Kita bukan boleh buat benda karut marut, kita selawat takkan tak boleh. Maka dia pun turut arus. Maka orang ini jangan samakan dia dalam posisi yang kedua. Jangan samakan dia pada posisi yang kedua. Dia tak sama dengan orang yang pertama tadi. Dia orang kedua, dia tak sama dengan orang pertama tadi. Hak pertama tadi engkar, tak terima, tidak ikut, menentang dalam keadaan telah sampai kepada dia al-bayinat. Itu seperti kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 115. Tentang orang ini, ikhwan, bukan sahaja dia tahu agama, bahkan dia mengambil sikap wa man yushaqiqillaha wa rasulahu min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia sampai pada dia keterangan, lepas tu dia tahu dan dia ikut jalan orang lain, dia tak ikut jalan mukmin.
kemudian dia menentang Allah dan Rasul. Allah kata, orang macam ni kami sumbat dalam neraka jahanam. Kami sumbat dalam neraka jahanam. Adapun kebanyakan umat kita hari ini, masyarakat kita ini, dia masuk golongan yang kedua. Dia tak tahu apa bala, dia tahu apa, kesian ikhwan, dia tak tahu apa. Orang bagi tahu rambut Nabi, dia percaya tu rambut Nabi. Dia tak tengok riwayat rambut macam mana. Nabi ada rambut, betul, tapi rambut Nabi macam mana? Ada hadis menceritakan rambut Nabi. Rambut Nabi ni paling panjang jummah. Apa dia jummah? Bau. Tu je paling panjang. Ni dia kata rambut tu hidup. Rambut tu hidup tu jadi panjang. Tak apalah. Jangan rambut tu perbodoh kita sudah. Kerana kita pasal tu orang yang tahu, orang yang baca hadis, dia kata ni satu kelakar lah, satu kelakar. Tapi orang yang tak tahu, dia berasap lah. Angkat tu penuh hormat, bukan boleh angkat ikut suka. Tu angkat tu nak kena pergi belajar tu ada kursus. Angkat pakai sarung tangan, angkat. Ini kebanyakan umat. Kita tidak menghukum mereka, tapi kita menyatakan tajuk yang kita nak baca adalah tajuk yang berkaitan dengan bahaya tidak mengikut Nabi. Cukup bahaya ikhwan tidak mengikut Nabi, sangat-sangat bahaya. Telah dijelaskan sebelumnya tentang sebahagian daripada keutamaan ittiba', yakni meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan-keutamaan yang lain. Kita sebut ikhwatul iman, berkali-kali kita katakan bahawa kita ikut Nabi kita Muhammad bukan kita ikut kerana kebetulan, bukan kita ikut kerana tak ada orang kita nak ikut. Tidak, dia adalah arahan dan kewajipan, dia amanah. Ikut Nabi ni amanah. Ikut Nabi ni ada kena mengena dengan iman. Dia bukan ikut-ikutan. Macam kita sayang Masjidil Haram, kita sayang Masjidil Aqsa, kita sayang Masjid Nabawi, bukan saja-saja, bukan pasal kapek dia elok, bukan pasal suara tu imam di situ. Kalau bila tak iman daripada Nepal, suara pun tak apa elok, kita sayang Masjid Haram pasal hubungan iman, bukan hubungan biasa. Suara main satu macamnya, serak je duk main. Kata tak sedap, tak mau pergi. Tak boleh, kena pergi. Beribadat di dalam dia. Hubungan kita dengan Masjid Nabawi, beribadat dalam dia. Ahsanul buka'ah min buka'atillah. Bumi yang paling baik di kalangan bumi-bumi Allah Ta'ala ini, bumi Mekah, Madinah, Al-Aqsa. Bukan pasal penduduk Aqsa. Tidak ikhwan. Penduduk Aqsa pun ada hubungan dengan kita, iman. Dia Muslim, kita Muslim. Tapi Aqsa itu hubungan iman. Kita dengan Kaabah ada hubungan iman. Kiblat orang Islam. Orang kata kiblat atas langit pula. Namanya mengkuk betul lah. Dia kata kiblat di langit. Kita doa macam ni menghadap kiblat. Mana kita doa macam ni? Kiblat ada di atas, tangan pun di atas. Ini pada merepek-pepek. Jangan begitu. Yang Nabi ajak ikutlah. Yang Nabi ajak, kenapa nak tambah-tambah? Kerana itu ikhwan, pasal itu ada bahaya besar menanti bagi orang yang tidak mau mengikut Nabi. Sedangkan orang yang tidak berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang berbuat bid'ah, dia cuba nak senaraikan beberapa perkara, kesan-kesan bahaya, mudarat yang akan kita tanggung. Satu, telah berbuat maksiat kepada Allah. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik ikhwatul iman. Ini Allah sendiri katakan kepada kita, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab. Siapa yang maksiat kepada Allah,
Siapa dia orang yang bermaksiat kepada Allah? Orang yang tidak memberi ketaatan kepada Allah dan Rasul setelah dia mendengar ayat, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Tengok, kita taat Allah, taat Rasul, dan kita wa ulil amri, tak ada kalimah ati'u. Ini kita boleh semak dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa huraian Ibnu Katsir? Al-Ahzab, saya ayat ni pening pula cik. Saya sebut Al-Ahzab ke? Pandai-pandai habis sebut ni. 36. Al-Ahzab 36. Saya ambil potongan dia saja, di atas tu dia panjang. Iaitu berkenaan dengan kes kahwinnya Zaid bin Harithah. Allah katakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Baru datang, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Berkaitan dengan ayat, Allah dah memutuskan untuk jodoh Zaid dan wanita yang Nabi nak jodoh dengan Zaid. Wanita tu tak maulah. Zaid pun dia hamba, dia jadi malu lah. Kemudian Allah turun ayat ni. Tak patut bila Rasulullah dah memutuskan urusan itu, kamu ada pilihan yang kedua. Hak perempuan tu nak pergi cari jantan lain, hak jantan ni nak pergi cari perempuan lain. Tak patut. Sebab yang memilih itu adalah, ya, zaman Nabi ada satu orang, nama dia Julaib. Pernah dengar nama dia? Julaib ni dia jenis, bahasalah kata ni jenis sotong sikit. Julaib dia suka campur dengan perempuan. Dia tak apa campur dengan jantan, dia suka campur dengan perempuan. Jadi di kalangan sahabat kata, ya Rasulullah, kita balun dia, bagi kalau panjang ada ni. Nabi satu hari Nabi jumpa dia, Nabi kata, Julaib, hang bila nak menikah? Nabi nak buang dia punya tabiat tu kan. Nabi kata, hang bila nak menikah? Siapa lama kat saya, ya Rasulullah, muka tak sega, tak ada rupa parai. Nabi kata pada dia, hantu tengok hadis-hadis macam dia, di antara hadis-hadis yang pelik. Kan ada orang zaman Nabi, ahli Bukhari, dia sayang dekat Nabi, dia suka khidmat kat Nabi. Dia tengok kalau Nabi pergi Nabi pergi pasar kan, dia suka angkat barang kat Nabi. Bila kuda Nabi apa dia jaga. Tapi tabiat ada suka minum arak. Kan pelik. Tabiat ada suka minum arak. Nabi pun pening kepala dengan dia. Dia berkata, Rasulullah, kita dabuh cukup orang lagu ni. Bila dia pukul dia, turun ayat arak. Nabi kata, balun. Dia main kebetulan dia minum arak. Balun. Sahabat balun. Tak apa, Nabi tak kata apa. Ada yang pukul dengan tangan, ada yang ambil serban pita-pita, baling tengah belakang dia, ada baling kasut, ada tampang. Dalam banyak-banyak tu ada yang kutuk dia. Semoga Allah melaknat kamu. Nabi kata, jangan ucap kalimah tu, kerana dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Kan pelik manusia tu. Dia ahli bid'ah, tapi dia sayang Allah dan Rasul. Dia sayang. Termasuk Julaib. Siapalah mau saya nak menikah dengan saya? Nabi kata, Julaib, rupa parah kamu tak elok, tetapi kamu, kalau ditimbang kamu di hari akhirat, kamu lebih baik daripada semua orang, Julaib. Kerana hati kamu sangat mencintai Allah dan Rasul. Satu hari Nabi jumpa satu sahabat. Nabi kata, aku pinang anak hang. Oh, untuk punya seronok Nabi nak jadi menantu dia. Nabi kata, tapi bukan untuk aku, untuk Julaib. Dia dengar dia buat terkejut. Dia buat macam dengar kata minyak naik 2 kupang, dia terkejut. Terkejut dah. Naik pula. Gigih. Mula-mula dia seronok, dia kata okey, tak ada masalah. Bila dengar untuk Julaib, dia kata, Sa'ad nak balik, nak bincang. Nabi kita pergi balik, dia bincang.
Bini dia pun dengar, dia pun buat suspend kat bini dia. Nabi pinang anak kita, bini dia pun seronok. Allah abang, kita nak kena ready daripada lah ni. Dia kata bukan untuk Nabi, untuk Julai. Dia tu pun buat, dah rubang pula. Bini, laki bini panggil serupa, terkejut. Buat terkejut. Bini dia tanya, awak Julai tu anak Nabi ke? Julai tu anak Nabi ke? Dia 3 kali dia tanya lelaki dia. Lelaki dia kata, aku tak tahu anak Nabi ke anak siapa, aku tak tahu. Nabi nak ambil anak kita, bagi kat dia. Macam mana? Dia kata, abang, biar anak kita tak menikah daripada bagi kat Julai. Biar anak kita tak menikah, abang. Maksud dia tu boleh bayang, dia tu rajin duk campur dengan orang perempuan ni, sampai dia pun separuh perempuan dah jadi, menyebabkan orang cela dia. Abu Qatadah berpesan, bukan Abu Qatadah, sahabat Nabi, saya silap nama. Sahabat Nabi berpesan kepada isteri mereka, kalau aku nampak hampa ni, bini kami duk sembang dengan Julaib, hang balik, hang kena dabuh dengan aku. Sebab tak suka. Maka mereka ni berbincanglah, laki bini ni, kita nak tolak ke nak terima, nak tolak ke nak terima. Tolak sekali lagi, Nabi masuk minta, terima makan hati. Bini kata, abang jangan buat pasal abang Julaib, abang Julaib, orang lain tak apa abang, oi. Julaib masuk minta, abang fikir 10 kali abang, oi. Tak apa. Aku pergilah. Aku pergi. Habaq tak ada. Anak darah dia dengar. Anak dia keluar. Anak dia kata, ayah, dengar kata orang nak masuk minta cik ni macam mana? Dia kata, memanglah nak minta hang. Dia minta hang, dia guna Nabi. Oh, anak darah dia pun seronok. Tapi yang minta tu Julaib. Anak ni dia rajin baca internet, dia tak terkejut. Dia tak terkejut pasal daripada hari tu dia baca siap dah. Dia kata boleh naik dah kubang ni, dia tak terkejut. Pasal mak bapak tak tengok internet ni semua, terkejut lah. Orang kampung kan. Sengak je. Macam mana? Ni Julaib ni. Bukan orang lain. Kalau orang Seman aku suka ni Julaib. Dah dia tu satu tak elok, ubah beras, dia pergi campur dengan perempuan. Orang jalan semua tangan elok, dia seorang tangan duk tergantung macam tu. Julai ambil betul. Anak perempuan dia sengak. Lepas tu bila ayah dia nak keluar daripada pintu, dia kata kat ayah, nanti ayah perasan tak satu benda? Yang memilih Nabi, yang memilih dia untuk saya, Rasulullah. Ayah perasan tak benda tu? Pasal tu ayat tu kata tadi seperti Zaid. Nabi pilih perempuan tu dekat Zaid, Nabi pilih Zaid dekat perempuan tu. Allah kata, patutkah setelah Allah dan Rasul memilih untuk kamu pergi ambil pilihan yang lain? Tak betul. Maka orang yang derhaka siapa dia? Dikata yang pertama, orang tu telah berbuat maksiat kepada Allah kalau dia tak ikut Nabi. Maka siapa dia orang yang berbuat maksiat? Adalah orang yang meninggalkan jalan Nabi dan dia ikut jalan lain setelah pada urusan itu Nabi telah meninggalkan cara. Maka Quran kata dia telah bermaksiat. Rupanya meninggal Nabi ni satu maksiat cukup besar. Tak tahu apa pasal Nabi, tak tahu Nabi semayang, Nabi puasa, Nabi hidup, Nabi berakhlak, tak tahu apa. Satu maksiat. Atas bau ni dia tanggung satu maksiat. Maka Allah katakan, siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, maksiat kepada Allah dan Rasul, maka dia telah pun berada pada jalan yang sangat sesat. Faqad dhalla dhalalan mubina. Satu, dia dhalla, dia sesat. Yang kedua, dhalalan, Allah masukkan dia ke dalam sesat tu dalam sikit, mubina, secara terang dan nyata Allah tunjuk dia sesat. Yang kedua, tidak diterima amalnya. Kalau kita kecilkan pada maksud ibadat, mayang, puasa, zakat, kalau kita berbuat tidak mengikut syarat-syarat Allah dan Rasul, tidak diterima. Pasal syarat dia, setelah kita mukmin, dalam An-Nisa 125, syaratnya pertama mukmin. Syarat yang kedua dan ketiga ada pada Baqarah 112 dan ada pada Al-Kahfi 110, iaitu mesti ikhlas kepada Allah dan mengikut Rasulullah. Itu syarat diterima amal. Dan syarat ni bukan Nabi buat, syarat ni Allah yang buat.
Tiba-tiba dia tak ikut. Lepas itu Allah turunkan kepada Nabi ni Islam, agama yang sempurna, dan ayat yang terakhir itu. Setelah turun ayat ni, ulama tafsir kata, kita boleh tengok dalam tafsir Ibn Kathir, setelah turun ayat ini tidak turun dah lagi ayat hukum hakam. Ayat hukum hakam, setelah turun ayat ini, ayat hukum hakam tak diturun dah, iaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Turun ayat ni, setelah turun ayat ni, ayat hukum hakam dah tak turun. Ayat hukum hakam, kena buat tu, kena buat ni, semua turun sebelum turun ayat ini. Kenapa? Untuk menyatakan sempurna. Kalau setelah turun ayat ni, turun lagi ayat, bermakna hukum hakam tak sempurna lagi. Maka ayat ini menyebabkan Imam Malik, dalam pelajaran kita ingat balik, Imam Malik bersikap tegas. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Imam Al-Majishun kata, sami'tu Malikan yaqul hadha. Imam Majishun kata, aku dengar dengan telinga aku Imam Malik kata ni. Imam Malik kata, siapa buat satu bid'ah dalam Islam, dia tengok bid'ah tu baik, maka sebenarnya dia telah menuduh Muhammad itu pengkhianat dalam menyampaikan risalah. Kerana Allah telah menurunkan ayat, pada hari ini ku sempurnakan bagi kamu agamamu, ku cukupkan untukmu nikmatku, dan ku redha Islam, perjalanan Islam ini menjadi agama bagimu. Jadi kerana itu ikhwatul iman, Allah tak akan terima apa-apa. Yalah, nak buat boleh buat lah, kita bukan boleh halang kita duduk dalam dunia demokrasi. Buat lah, takkan salah kot. Tak apa, orang jalan lah undang-undang, tak nak kata salah apa. Tapi kena ingat, nak ditimbang di hadapan Allah, nak ditimbang. Lepas itu berbuat seperti mana Allah ajak kita buat ibadat, supaya Allah terima ibadat, dan kita belajar macam mana nak buat ibadat daripada Allah sendiri. Allah ajar kita dalam Quran, kenapa kita buat ibadat, untuk apa kita buat ibadat, macam mana kita nak buat ibadat. Allah ajar dalam Quran, dan Nabi menerangkan satu persatu dalam sunnah Nabi. Dalam haji, Nabi kata, khudhu anni manasikakum, ambil A sampai Z daripada aku. Nabi ambil batu, Nabi melontak di jamrah, batu jamrah, batu kecil-kecil, Nabi melontak. Mai satu sahabat ambil batu tu, dia besar buku 5, ambil nak balin, marah kat setan. Nabi kata, apa dah ni? Dia kata nak balin. Nabi kata, halakal mutanati'un, siapa melontak seh batu dia tak sama dengan seh batu aku, maka dia orang yang binasa. Habis kita nak kata apa? No road and no jalan. Tak ada jalan, tak ada road, ditutup semua, melainkan ittiba' Rasul. Ittiba' Rasul, semayang, puasa, iman, semua kena ikut cara Rasul. Kenapa ikhwan? Inilah sebagai salah satu konsekuensi pengakuan kita tentang nubuah dari salah Tuhan kepada dia, mengakui kerasulan dia. Kalau Nabi ke sana, kita ke sini, mana dia pengiktirafan nubuah? Nabi, perkataan Nabi diambil daripada perkataan Arab, naba. Apa makna naba? Berita. Nabiyun, si pembawa berita. Anbiya, jamak dia, orang-orang yang membawa berita. Apa yang Nabi bawa? Ar-risalah, berita daripada Allah. An-naba'u minallah, berita-berita daripada Allah. Allah yang bagi tahu bagaimana. Tiba-tiba kita buat seenak edewe, sombrono. Tapi apa makna Nabi dan Rasul ni? Pasal itu kita punya kesaksian kita terhadap Rasulullah itu mesti kita jaga selalu. Kena mengaku dalam hati kecil kita ini, ikhwan, risalahnya Allah turun kepada dia sempurna, cukup cantik. Pasal itu dalam kes umrah dan haji ini, apa kata Imam Malik, kita boleh jumpa dalam Al-I'tisam, tentang orang yang pakai ihram, pakai comel-comel, mandi-mandi pakai ihram, tiba-tiba mai kat kubur Nabi. Antara kubur Nabi itu dengan tempat nak miqat, nak niat orang Madinah tu lebih kurang kita kata setengah jam jalan. Tapi dia mai kat kubur Nabi.
tempat miqat ujung sana, setengah jam berjalan. Dia kubur Nabi di sini, dia mai duduk depan kubur Nabi di dunia. Nawaitu umratan wa ahramtu biha. Imam Malik kata, ni apa dia ni? Ni apa dia ni? Mai duduk depan kubur Nabi, duduk niat ihram. Dia kata niat ihram lah, nak ambil berkat. Imam Malik kata, jangan duk buat fitnah. Jangan buat fitnah. Dia kata ke Imam Malik, ayu fitnah? Fitnah apa yang aku buat? Aku bukan buat kacau. Aku nak niat ihram di sini, kubur di sana, miqat sana, kubur sini. Aku bukannya memendekkan jarak, aku memanjangkan jarak dia. Sebelum setengah jam nak sampai, aku dah niat dah. Dan niat pula tempat yang paling baik di makam Nabi. Apa hang kata aku dah buat kaplah pula? Imam Malik kata, ayu fitnatil a'zam? Fitnah apakah yang paling besar dalam dunia ni? Kalau fitnah umat tidak diberi hidayah untuk tunduk kepada ajaran Nabi, dan umat merasa dia buat lebih baik dan sempurna daripada Nabi. Nabi sendiri, ini kubur ni rumah dia dengan Aisyah. Bila Nabi nak miqat, bila Nabi nak niat, Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi pergi ke tempat miqat Dhul Hulaifah. Nabi niat di sana, baru dia keluar daripada Madinah. Nyahamai niat kat rumah dia pasal apa? Anda tengok bacaan orang dulu macam mana. Para salafus salih baca agama, takut tidak diterima amal-amal dia lakukan. Sangat takut, ikhwan. Manakala perasaan takut tu, kita umat hari ni Allah cabut sikit, dia keluar sikit, kita tak rasa takut. Kita takut apa? Kita takut tak ikut orang. Jangan main-main, orang banyak duk buat, kalau orang tak buat macam mana? Kita ada rasa takut. Bila kita ikut Nabi, dia main rasa bimbang, dia main rasa cuak. Betul ke ni? Betul ke ni? Dengar kata orang mati tak payah buat tahlil semua. Betul ke ni? Jantung dia tu, kita duduk sebelah dengar, duk. Dia takut. Mangkus, bukan mangkuk, mangkus. Mangkus ni apa? Terbalik. Allah bagi perasaan yang terbalik. Pasal itu ikhwan, apa kita ucap, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, daripada hati. Kita bermaksud dengan ucapan tu, sangat-sangat bermaksud. Dia adalah Rasulullah. Seperti kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ahsanu ta'liman, guru yang paling elok yang pernah aku jumpa. Tak ada guru macam dia sebelum dia, tak ada guru macam dia lepas daripada dia. Tak ada. Dia ahsanu ta'liman. Pelajaran dia bagi tu sangat elok. Ahsan, sangat elok dia bagi. Kita pun simpan macam tu. Yang ketiga, tidak sempurna iman. Orang yang tak ikut Nabi ni, ikhwan, salah satu kecederaan diri dia, iman dia tak sempurna. Banyak hadis-hadis yang kita jumpa sebelum ni kan, Nabi dengan Umar, hadis Anas bin Malik, hadis Abi Hurairah, tidak sempurna iman kalau kamu tak sayang aku lebih daripada sayang mak kamu, bapa kamu, anak kamu dan manusia seluruhnya. Dia boleh ikut orang lain, dengan dia tinggal cara Nabi, iman dia tak sempurna. Berada dalam kesesatan yang nyata, ditimpa fitnah. Allah bagi fitnah dalam hidup, antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Itu dalam 63 surah An-Nur. Akan diberi fitnah di dunia ataupun azab yang pedih di hari akhirat. Keenam, akan ditimpa kehinaan dan kerendahan. Siapa-siapa yang man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Nabi sebut. Siapa yang tashabbuh dengan orang lain, ikut cara orang lain, maka dia jadi orang itulah, dia tak daripada aku. Banyak mana kita ikut orang, maka banyak itulah kita jauh dengan Nabi. Sikit mana kita ikut Nabi, sikit itulah kita sama dengan Nabi. Maka di hari akhirat nanti, potret kita di hari akhirat, kalaulah hari ni Allah bagi pada kita satu kertas dan satu pen, kau draw lah agama kau. Akhirat esok aku nak tengok hasil daripada lukisan ini. Maka banyak mana kita tengok Nabi. Kita ambil tang rambut, ambil tang kening, ambil tang mata, pipi, hidung, kita tengok ke barat pula. Kita tengok orang-orang belah, orang-orang comel dalam dunia ni. Kita buat semua rambut jadi satu potret. Di hari akhirat Allah buka, Allah tengok, Allah kata yang sama dengan Nabi kening aja.
Habis muka siapa? Muka siapa yang banyak ni? Muka orang yang kita tengok banyak. Kalau kita tengok gambar Nabi, kan kita belajar lukis sekolah dulu kan, cikgu tak buah apple, cikgu suruh tulis. Cikgu pun mangkak, tak buah apple, suruh kita tulis. Bila cikgu tengok hasil tulisan, keluar buah durian, keluar buah tu, yang paling syok keluar rokok sebatang duk menyala. Cikgu kata, saya buah apple macam mana keluar buah durian? Ikut cikgu, ikut ingat lah. Tengok payah. Ya, besok kita semua mati 60 tahun, 70 tahun duduk dalam dunia. Allah kata, jom balik jumpa aku. Mana ada gambar? Hanya aku suruh hampa lukis. Aku suruh hampa lukis wajah Muhammad bin Abdullah. Keluar wajah Wali Songo, keluar wajah orang tu, keluar wajah orang ni. Tang wali tu adalah kening-kening sama sikit dengan Nabi. Kerana itu ikhwatul iman, mesti kita hati-hatikan. Allah bagi kerendahan kepada kita di hari akhirat dan kehinaan. Yang ketujuh, akan mendapat rugi di dunia dan di hari akhirat. Khasirat dunia wal akhirah, dia akan jadi rugi. Dunia dia rugi, dia penat, dia letih berbuat, penat, letih, tak larat dia berbuat, tapi balasan tak ada hasil. Nak harap orang puji lama mana orang puji kita? 24 jam Allah bagi sehari, boleh 24 jam orang puji kita, orang tak buat kerja lain. Berita pun baca puji kita aja, muntah kawan baca berita, tak boleh, tak dapat apa ikhwan. Ketujuh, akan mendapat kebinasaan. Akan mendapat kebinasaan. Salah satu kebinasaan yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiqnya ialah, kamu akan tengok, kamu tidak akan boleh berpadu sampai bila-bila. Kamu tak boleh padu. Kamu tak boleh hidup dalam keadaan aman. Satu golongan ikut, satu golongan tak ikut. Tak boleh aman. Kalau kamu nak aman, nak damai, nak elok, kembali. Kita ambil contoh sah sembahyang, benda yang paling asas. Nabi kata, siapa yang tak betul sah sembahyang dia, bengkok, berlubang, sah tak penuh, Nabi kata setan masuk. Seperti mana anak kambing menyelit di kaki-kaki kamu. Apa akan jadi? Nabi kata, demi Allah, Allah akan pecahkan hati-hati kamu. Macam mana renggang sah sembahyang, sampai mati hati kamu renggang. Jadi kalau umat ni sembahyang, cara dia lah, dia nak duduk jauh-jauh, tak mau bagi kena bau. Selama tu dia akan terima hukuman-hukuman ini, dia akan terima. Pasal itu kita kena percaya pada Rasulullah. Nak repair umat ini, salah satu tempat kita repair akidah, repair kepercayaan dia, bagi sama dengan Nabi ajak. Yang tak ada, yang ada. Kena repair. Kalau hak ni tak boleh repair kawan, hak lain tak boleh repair. Yang ke-9, hatinya sakit. Bukan sakit hati, hati dia sakit. Hati ni ada penyakit. Penyakit lah ikhwan. Allah puji Nabi, Allah cerita Nabi macam mana, tiba-tiba orang ni kita tak boleh ikut, tak berpenyakit. Orang buat jalan bagi elok, orang bubuh tar, bubuh lain putih, semua cantik, bola lampu merah berhenti bila, semua elok, tak mau ikut jalan tu, buat jalan sendiri. Penyakit lah. Allah dia kata, jalan apa? Pakai jalan sendiri ya. Dia bubuh no entry, dia bubuh one way, dia buat two way. Masalah. Dia kata no entry, dia masuk. Allah, ni semua undang-undang dunia, masuk terus. Dunia lah. Jumpa Pak Tiri yang depan tu, mampu lagi. Dia gamit lagu tu, dia kata lama dah buat kerja ni, dia bagi satu surat makan kenuri, yang ambil bayar sana. Masalah lah kalau tak ikut jalan ni. Dunia nampak dah, ini orang berpenyakit, orang berpenyakit. Beberapa ayat dalam Quran ikhwan, misalnya 20-22 Al-Anfal, Allah guna perkataan apa ikhwan dekat orang yang dengar pasal Nabi, lepas tu tak mau ikut Nabi. Allah guna perkataan binatang. 20-22 Al-Anfal, Allah guna perkataan binatang. Allah katakan, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmu alladhi la yaqilun.
Allah kata seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah orang yang ada telinga tak mau dengar, ada mata tak mau tengok, ada akal tak mau fikir. Inilah binatang paling buruk, kata Allah. Pasal apa? Pasal ayat di atas tu Allah kata ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Orang beriman, taat kamu pada Allah, taat kamu pada Rasul, jangan berpaling sesudah kamu mendengar arahan ini. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan jadi macam mana orang depa kata kami dengar tapi sebenarnya depa tak dengar. Allah kata inna syara dawabi indallah. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang dekat Allah adalah orang yang tuli, yang peka, yang tak mau fikir. Kata apa? Kita ada sistem Islam, kita ambil sistem ekonomi kapitalis. Apa dia ni? Allah bagi binatang, maka lahirlah undang-undang membidatangkan manusia. Kapitalis ni dia tak izin kita buat ibadat. Keluar cuih keluar pada perut mak, tanggung hutang. Ayah tanggung hutang. Hang nak beli kereta, hutang. Hang nak beli rumah, hutang. Buatlah 40 tahun kati. Mana ada orang hutang rumah 2 tahun? Haji ambil loan rumah, berapa rumah saya 300,000. Berapa Haji buat loan 2 tahun? Orang gelak pecah perut. 30 tahun, 40 tahun. Kira bayar hutang hari ni, minggu depan pencen. Kita pencen, siapa pula tanggung hutang? Anak pula tanggung hutang. Tanggung hutang pula anak. Sistem kapitalis, dia hambakan kita dengan duit. Hang tak boleh keluar. 60, dulu 55, lajak pergi 60. Kerja tu, nama kerja tu. Hutang tak habis lagi, kerja jadi guard. Bila nak main masjid, bila nak ibadat, dia tak bagi masa kita buat ibadat, jadi hamba. Islam main dengan undang-undang dia, no riba. Riba tak boleh. Riba membinasakan orang. Orang buat pekak. Mana boleh hidup cara ekonomi Islam, nak mampu. Allah kata hang binatang. Hang pekak apa Nabi kata? Hang binatang. Baqarah pula kata siapa ambil riba, dia lawan dengan Allah, dia berperang dengan Allah. Ibnu Abbas kata di hari akhirat nanti Allah bagi satu pedang dekat dia, Tuhan pegang satu pedang, mai kita bertetap lawan sungguh dengan Tuhan. Lahirlah masyarakat kita belajar habis tanggung hutang. Kerja dah lagi nak menikah, kerja dah lagi, rumah tak ada, mak dia duk tengok dia punya kelaku-kelakang ni dengan kerja Facebook, dengan WhatsApp. Jodoh main cepat, kerja tak ada lagi. 5 tahun dah keluar mengaji, hutang PTPTN tak bayar lagi, mak duk tolong bayar hari bulan-bulan. Mak kata ni aku nak pencen dah ni, aku nak pencen duk bagi bayar hutang hang, aku nak makan pencen bila? Tak apa, mak pun nak mati awal kan, semua cik nak ambil juga. Mak tolong. Hari ni ada personal loan, orang ambil personal loan kahwin. Nak kata apa kat dia? Dia tak boleh tahan, godaan kuat, dia kena kahwin, personal loan. Menikah ada lagi hutang. Hutang. Betul duk kira gaji 1,500, duk bayar personal loan bulan-bulan 450, hilang lah 450. Ni tinggal 1,000 lebih tolak motor, tolak rumah sewa, tinggal lah RM300. RM300, 30 hari nak makan 2 mulut. Mulut dia, mulut bini. Tu bil api, bil air, telefon campur dengan telefon, tak ada internet, kira mana boleh. Kok dia yang main no. Mana kita duk ulu lah ni, semua telefon ada internet, RM78 semua nak kena bayar sebulan. Kena hati-hati. Tu bila ustaz pakai telefon tak ada internet, dia buat terkejut macam duit minyak naik 2 kubang, dia buat terkejut. Ustaz tak ada telefon, ada telefon, internet tak ada.
Dia buat betul. Apa? Bukan kita beranak keluar main internet. Benda ni tak ada pun boleh hidup. Tak, sistem kapitalis. Hang pelingkup. Antum tahu, dunia besar main dengan sistem kapitalis. Kita tak boleh tegak ekonomi Islam. Kita duk kena repair kapitalis. Pasal tu lahir Bank Islam. Bank Islam bukan jenama ekonomi Islam. Bank Islam jenama daripada repair kapitalis. Dia kena repair. Sebab kalau dia tolak total kapitalis, dunia kena serang, negeri kena serang, negara kena serang, ekonomi kena serang. Dunia tidak mengizinkan ekonomi Islam naik. Apa alim ulama kena buat? Tengok kapitalis, repair, tebuk dia. Pasal tu duk bagi nama Mudara'ah, Al-Ihsan, Al-Wadi'ah. Ni semua nama dicipta nak repair ni benda jahanam ni. Baik samin ajir ni semua ni, sewa menyewa. Pasal apa nak buat lagu ni? Pasal sistem ni tak boleh ubah. Tak boleh ubah kan. Kita cabut dia keluar dengan akak-akak. Tanah kita rosak. Duk pemasuk yang mana boleh pemasuk? Buang kepala, buang hidung, buang misai dia, pakai misai plastik. Bubuh nama Al-Wadi'ah. Orang kapitalis nak kena repair supaya berubah muka dia. Dalam duk berubah tu kita duk tengok, awak kata Islam macam ni. Tak, bukan Islam. Tapi orang kata ni lah choice-nya ada. Tak ada pilihan lah. Tak ada pilihan. Setan ni, setan kuat sikit. Lama punya setan. Dia duduk tempat tu lama, tak boleh nak buang dia. Semua bomoh mai. Bomoh tewas. Buah nyok tu pun tak main lah buah nyok. Tahu dia. Rosak. Allah panggil apa? Allah panggil binatang. Undang-undang memperhambakan manusia. Jangan ambil riba. Quran kata jangan ambil riba. Yang ke-10, ikhwan, mendapat kemurkaan daripada Allah. Tak ikut Nabi, tentu dah Allah murka. Imam kita rasa, imam kita tak rasa. Itu aja. Dia kata Nuh tak semayang, hak buka aurat. Jangan ingat hidup dia senang. Dia tak senang, ikhwan. Allah murka. Kita ada ikut agama ni, duk jaga elok-elok kenduri kenara kita ni semua. Jangan rasa sedih. Cara kita betul dah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa duka cita, jangan kamu rasa rendah diri. Kamulah orang yang tinggi di sisi Allah kalau kamu pilih jalan beriman kepada Allah. Kita ada anak perempuan seorang, kita pesan kat dia, kata kak, ayah nak pesan, kalau kak berkenan kat mana-mana hero, abang kat ayah urus. Nak keluar naik motor sekali, semua ayah tak bagi. Ni satu-satu anak ayah duk ada. Dia kena tahu sistem mukmin. Kita nak cipta rumah tangga bahagia kat dia. Kita nak pilih laki-laki boleh jaga dia, dan kita nak serah dia pada laki-laki yang dia tak buat masalah kat laki-laki tu. Kita ambil mas kahwin daripada laki-laki menantu kita, kita ambil mas kahwin, kita ambil hantaran, tak ada niat kita nak pergi jorok lidah, lehang kawan tu terkeluar lidah-lidah. Tak, kita nak bagi dia kahwin dengan anak kita hidup bahagia. Fikir satu cara. Anak saya ngaji universiti lah kan, dia baru habis UIA. Hang kerja apa? Tak pakcik, saya kerja postman. Kita gelak. Kerja postman, nak minta anak aku. Tak apa, ya dah. Aku main 25,000 dah. Bukan kata postman dengan dia kena post ni terus. 25,000 kita minta, ya kawan. Demam dia tak keluar. Kita jerat lidah tak keluar. Kawan kena gantung mau keluar lidah sikit aja, dia keluar habis. Mau ingatlah. Ya. Anak kita nak duduk dengan dia. Anak kita nak duduk dengan dia, mau bahagia. Ada satu kawan mai jumpa saya, kata, ustaz, saya cerita, ustaz percaya tak? Ustaz apa dia, pakcik? Anak saya orang tak minta, saya bela. Pasal kerja besar. Saya bela, orang tak minta.
Dia nak buat je nak. Dia tengok rumah saya besar Ustaz. Postman pun lepas sorak lagu tu lah. Postman pun tak tengok rumah. Postman pun lepas sorak lagu tu tak tengok rumah. Allah uji. Rumah besar, dia kontraktor besar. Anak berjaya semua, elok-elok, anak semua orang bagus. Tapi orang takut minta. Orang kata, pagar dia gaji aku sebulan ni. Pagar dia. Dia kalau repair pagar dia lah, gaji aku sebulan, makan Maggi pun tak lepas. Tu Ustaz. Tak ada lah siapa-siapa yang Ustaz kenal. Nanti kita tengok lepas kuliah siapa-siapa ada. Anak dia perempuan. Ada siapa-siapa Ustaz kira ramai lah. Dulu ada orang kira ramai. Dia pemas satu kereta masuk mai, lepas keluar dengan kereta tu sambil lah tak mai dah. Satu masalah. Kaya pun satu masalah. Cerdik, orang perempuan cerdik pun satu masalah. Satu masalah. Tapi mukmin tak ada masalah. Mukmin tak ada masalah. Mukmin, laki-laki mukmin dia tengok perempuan yang mukminah, mata dia tengok kerana Allah, kerana iman, dia nak duduk dengan perempuan tu nak duduk dengan dia, tak ada masalah. Ni keliling kelalang ni, pagar besar mana, rumah besar mana, tak ada masalah. Mukmin, bapa yang ada hati mukmin takkan hina kecilnya gaji menantu dia. Tak ada hinanya, tak ada hina. Dan dia gaji kecil pun tak rasa terhina nak pergi duduk rumah sebesar tu. Mukmin besar, mukmin ni besar ikhwan. Bila perasaan mukmin tu masuk dalam hati kita ni, dia lebih besar daripada rumah besar. Kita tak ada apa, kita duduk kerana Allah, tak ada nak bagi susah orang, tak ada. Macam bapak siapa? Bapak Muharram ke? Ke bapak Sapak ke? Aku bagi 3 bulan kat hang nikah dengan anak. Masuk Al-Buaya, ambil semua harta dia, main bagi kat bapak. Tak ada apa yang lebih tu. Mukmin. Tengok ikhwan, sebelah akan ditimpa azab yang menghina. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang wajib dan manfaat ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahaya bagi orang yang tidak berittiba' kepada Rasulullah. Beliau menyatakan ucapan 2 kalimah syahadah mengandung maksud bahawa kita wajib mengikuti Rasulullah. Kerana dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapat kemuliaan dan kecukupan, pertolongan, petunjuk, kebahagiaan dan keselamatan. Dan Allah mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika manusia ingin menang dan mulia, maka mereka wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan kebinasaan dan kecelakaan di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa benda yang jadi kita punya pegangan hidup ikhwan. Tak akan bahagia, tak akan senang, tak akan selesai hidup kalau dia tak tengok langsung perjalanan Nabi. Dia tak boleh bahagia punya. Pasal bahagia bukan duduk di satu penjuru yang kita lari pergi ke sana. Tak. Bahagia ni satu nikmat Allah Ta'ala bagi. Ibnu Taimiyah sikit punya bahagia ke? Ibnu Qayyim cerita masuk penjara, hari dia nak kena gantung, orang nak bunuh dia. Dia kata apa, musuh-musuh aku ni semua ni boleh buat tubuh badan aku, tapi dia tak boleh pisahkan aku dengan syurga aku. Syurga tu ada dalam hati aku. Aku bahagia ikut Nabi Muhammad. Dia kata hampa tengok di luar sana aku terkurung, tapi jiwa aku seronok kerana aku terkurung dengan jalan Rasulullah. Senang kan nak cakap lagu tu ikhwan? Kita kena saman pun tu dia buat sujud sahwi tu. Buat sujud sahwi kat boleh tu, tolonglah encik, takkan tak boleh tolak langsung kot. Saya ada pun 20, saya bagi 20 tak boleh kah? Itu bukan ucapan, itu ucapan orang kaplah. Orang masuk penjara bahagia. Nabi Yusuf masuk penjara, asijnu ahabbu ilayya, sijin penjara tu lebih aku suka daripada mengikut kemahuan Imra'ah Azizul Mas, kemahuan isteri pembesar di Mesir. Aku lebih suka masuk penjara. 7 tahun duduk dalam penjara, boleh sembang, boleh dakwah, boleh buat kerja Islam. Jamaluddin Al-Afghani keluar daripada penjara, lidah pula kena potong, tak mengeluh. Main ke lidah orang potong?
Kalau iman kita tak kuat, kita tadah tangan, ya Allah apa ni, aku buat apa ni sampai lidah aku kena potong. Mereka bahagia, mereka mati dengan bahagia. Dunia mencatatkan kebahagiaan mereka. Kematian Ibn Taymiyah, sahabat-sahabat bahagia. Pasal ini janji Allah, bahagia hanya ada kepada orang yang mengikut jalan Rasulullah. Pasal itu dalam Quran Allah kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah kata kami pasti memberi kehidupan yang baik pada orang yang beriman dan beramal saleh. Janji Allah. Allah janji. Allah campak. Kalau Allah tak bagi baik dalam bentuk duit, ringgit, dalam bentuk harta, Allah akan bagi hidup baik dalam bentuk perasaan. Berapa banyak tak ada duit ikhwan, tak ada duit, tapi perasaan dia tu macam orang berduit. Senyum dia, sakit dia, oh jangan main. Ni duit ni, orang putih kata bukan lot of the money, poor of the money. Poor, bukan kolam. Tak ada han, tak ada han wang, melimpah ruah. Ajak lebih makan restoran besar-besar, gula tak boleh, garam tak boleh. Chef tu duduk melengur macam tu. Habis aku nak masak apa ke hang? Dia kata masak sesuatu yang boleh makan lah. Dia kata nak kena bergula, nak kena bergaram. Dia kata jangan. Habis nak buat apa? Kubur kasut baru hantar. Tak boleh makan. Tak habis duit. Anda tengok kawan ni duit tak ada. Duit tak ada, bubuh apa pun. Sembelih korban kambing dia balon. Kan last kali tinggal tulang, dia ambil storok, dia buah dalam tulang, dia sedut lagi. Tak ada duit punya hidup. Kita dah tengok dia makan air, tak takut darah tinggi. Belakang dia kata. Hantu semua belakang. Nombor 1 ni fikir. Tulang ni nak habis ke mana? Bubuh storok, sedut. Kalau kambing tu hidup, kambing tu tengok, kambing tu kolek kepala. Kambing kata sampai taran ni hang balon aku nak. Itu cara tak ada adik nah. Hang letak apa? Nak kena makan pil 2 biji tidur tu pun tak mau tidur. Mata duk main kalau betul kelipok. Lengah ni, mata lengah ni. Lengah biji mata. Jadi macam mata Dracula masuk dalam. Main orang tak ada duit senang. Masuk masjid, masuk kuliah agama, ustaz bagi salam dia okey dah. Semacamnya pejam mata, selamat dah. Terlepas tak mana-mana kah? Kah duk ada di Mina kan duk melontak sekali dengan buat-buat haji kah? Depa balik, dia pun balik mai. Ustaz kata takat inilah pelajaran kita, dia bangkit. Awal habis hari ni, awal apa? Kat mi satu lah. Awal. Tu cerita tak ada adik nah. Itu cerita tak ada adik. Hidup lena. Allah bagi bahagia. Itu janji Allah ikhwan. Ini ayat 125 daripada apa? Al-An'am. Tentang man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa-siapa daripada laki-laki dan perempuan yang beramal saleh, Allah kata pasti kami ubah hidup dia kepada hidup yang jauh lebih baik. Pasti Allah ubah. Kita duk tengok beriman lama dah, start pakai tudung daripada hari ni kita duk kira. Aku pakai tudung tahun 90, dah 2000, 2004. Banyak tahun lah ni. Tengok dalam band RM12 juga kan? Macam mana dia ni kata ubah hidup. Tapi kita lupa ni dalam masa 14 tahun kebelakangan ni banyak musibah mai, lidah kita duk kata Alhamdulillah, bau kita boleh tahan sabar lah. Kita dah tak lompat, kita lupa. Yang tu kita terlupa pasal kita duk kira dengan RM. Tak main lagi dah 14 tahun dah ni. Kan Allah kata siapa pergi Mekah, pergi umrah kerana Allah, Allah akan bayar setiap duit yang dia guna untuk Allah bayar. Kita duk kira hari tu pergi haji 2005. Tak nampak apa pun sebelah. Ada terlupa kita. Terlupa Allah bagi hidup baik. Allah bagi pelajaran anak kita jadi tak terhalang. Berita yang masuk dalam rumah kita semua berita yang seronok. Tak ada satu masa kita nak pergi jadi krisis dengan bini kita, dengan anak kita, dengan laki kita. Tak ada.
Sejak-sejak bila ni? Sejak-sejak duk arah hati perasaan kepada agama ni. Sejak-sejak tu. Makan jadi cukup, semua boleh bayar, boleh duk simpan sebulan RM50 boleh dalam bank. Dulu nak simpan RM10 sebulan tak boleh. Dia main bocor. Tak kena. Lah ni kita tengok RM50 boleh hasil, boleh dalam bank. Tiap bulan boleh dalam bank. Berapa lama dah? 10 tahun dah. Sekali pergi tengok bank, kasih dia duit kita ni. Main mana? Terlupa kita duk simpan. Saving kita RM50 sebulan. Macam mana dulu tak boleh? Lah boleh. Allah kata pasti aku bagi hidup yang baik. Pasti. Dulu kira nak bangkit pagi tak boleh. Sejak duk mengaji, duk semayang ni, duk bangkit pagi. Migrain pun hilang. Dulu kira bangkit dia main muka macam Hasam redot muka jadi tak bermaya. Pergi kerja pun rushing, duk atas jalan duk pin dekat orang. Pin tangan angkat ni, bodoh, lintas apa hang lambat. Dia tu masuk kerja pergi 10, dia bawa tenang lah kereta dia. Hang dah nak masuk 5 minit lagi, hang duk pin apa kat dia. Dulu. Bila dulu? Sebelum minyak naik. Dulu. Ni cerita dulu. Ada pun lah ni. Duk mengaji semua, bila bangkit kita pun terlupa. Kita duk fikir, dulu dalam sebulan habis tak ada 4 kali 5 kali duk ambil Poston telan migrain. Lah, bini duk tengok Poston satu beg ubat tu, tak usik langsung. Bini kita, abang jarang makan ubat lah ni ya. Aku pun heran lah. Abang duk makan ubat apa ni? Aku tak ada makan apa, aku cuma main kek semain subuh. Itu je lah aku duk pergi kerja Hawaii. Allah kata pasti aku bagi perubahan yang baik dalam hidup. Pasti. Jiwa jadi tenang, tak campur kawan mangkak-mangkak ni. Dulu campur dengan mangkak. Lah ni jiwa jadi tenang, jadi seronok. Ada masa membaca, ada masa di rumah, ada masa dulu punya sibuk ya kawan. Sampai nak sapu rumah tak ada masa. Bini kata, abang tolong sapu. Bini kata, ni bukan tolong dah, aku duk kena hari-hari dah ni. Kalau tolong sebulan 2 kali. Ni hari-hari aku duk buat, ni bukan tolong dah. Cuma tak boleh menyapu kat aku je. Tak ada masa. Lah ni bila mengaji, duk tahu adab-adab perbatasan, kita bergui takat mana boleh, nak keluar rumah takat mana yang patut, baki kena duduk di rumah. Kita ni orang perempuan, kita ada batas pergaulan. Sejak duk faham benda tu, rumah jadi bersih. Dah ada masa. Bini pula nak heran, laki heran. Bila aku sapu? You ada sapu lah? Tanya kat bini dia. I sebelum pergi kerja dan sapu. Dulu awak tak dan. Dulu pasal nak hambat, nak makan breakfast dengan kawan, tak dan. Lah kawan tu pun dah jahanam dah. Kita pun dah tak campur dah dengan dia. Kita ada masa di rumah. Allah kata pasti aku ubah hidup hang sedap, hang tak sedap. Kalau kita tak sedang, ada pihak Tuhan bagi sedang. Mak kita, pak kita, anak kita, orang lain, dia duduk tengok kita. Pasti ya kawan, pasti. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Pasti kami ubah 100% kehidupan kau. Cuma kita nak bagi Tuhan bagi kita rasa sikit kebaikan itu. Dengan itibak kepada Nabi SAW, kita akan mendapat petunjuk dan rasa aman, rasa menang, rasa mulia, rasa tertolong, dukungan ketenangan hidup dunia dan akhirat. Orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW mendapat hina, rendah, rasa takut, sesat, celaka dunia dan akhirat. Tak apalah, katalah kita tak dapat apa-apa dalam dunia ni, kawan. Katalah tak dapat apa-apa, kita ikut Nabi ni. Orang duk hambat kita, orang duk cerca kita, orang duk kata macam-macam kat kita kan. Tak apa. Baby, tak dapat, tapi satu kita akan dapat. Apa dia? Kita akan dapat satu, tenang nak mati. Pasal apa ya kawan? Soalan-soalan dia nak punggah mai dalam kubur, semua pasal Nabi. Orang tadi ni tak ikut Nabi ni, tak tahu apa pasal Nabi. Dia nampak senyum panjang sampai ke telinga, nampak air bahagia, nampak
elok dia nak mati, dia susah hati. Pasal apa ikhwan? Dia sendiri tahu apa yang dia tahu, dia nak jawab apa lagi dia tahu. Dia ikut siapa, mana boleh kita tak tahu siapa kita ikut, kan? Dalam apa? Dalam Al-Ahzab 67-68, Al-Ahzab cerita dah mati dah, dia pakai doa. Apa dia kata? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan kami ikut pemimpin kami ikut ketua kami. Dia ni kami diikut dia ni. Dialah duk kata ikut dia, kami ikut lah. Di kalangan kami dia ketua, di kalangan kami dia yang duk putuskan segala keputusan, kami ikut dia. Fa'adalluna sabil, tengok kami tersesat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim di'afaini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Hang bagilah dekat dia 2 kali ganda azab. Pasal hari ni kami mai akhirat, kami tengok tak sama dengan Nabi. Hang laknatlah dia dengan laknat yang besar. Mukmin mati-mati ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Hadis Bukhari. Dia jadi seronok nak berjumpa Allah. Allah pun jadi sayang nak sambut dia. Pasal apa ikhwan? Yang kita buat ni sama ikhwan. Pasal itu kita tak perlu takut ikhwan, tak perlu takut. Agama ni tanya dalil. Mana dalil dia? Allah bagi pada kita satu ayat ke-17 daripada surah Az-Zumar. Yang kedua ayat ke-6 daripada surah Al-Hujurat. Ini kita punya authority. Apa dia? In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalimah fatabayyanu. Semak. Allah suruh kita semak. Mai siapa pun cakap telinga kita, kena buat macam ni, kena buat macam ni, tak apa, fatabayyanu. Semak. Siasat. Hak dia kata tu betul ya. Nombor 2 Az-Zumar. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Quran kata dengar semua orang cakap, tapi nak ikut yang terbaik. Setelah ada fatabayyanu, tak payah kita nak rapalah. Siapa pun cakap, kalau dia tak boleh bawa cakap dia kepada Nabi, dia bukan yang terbaik. Kalau dia boleh beritahu ni, sahabat buat macam ni, sahabat buat macam ni, sahabat buat macam ni, langsung tak sebut Nabi, macam mana kita nak ikut? Mai pula satu orang, sahabat kita kena buat macam ni pasal Nabi buat, sahabat. Pasal tu ada kawan dia sembang dengan saya. Dia kata, ustaz, saya ni bila duk mengaji hadis, dia kata, bila duk mengaji hadis ni, saya rasa pelik sikit lah. Kalau dulu saya mengaji, dia kata antara satu je, boleh tak leh? Boleh tak leh? Dulu lah dia kata, sejak duk mengaji ni, duk dengar Rasulullah, Allah Rasul. Dia kata lain lah. Lain lah ikhwan. Pasal kita tak reka cipta. Sanggup tak mana? Pasal kita tak reka cipta. Apa yang kita cakap ikhwatul iman, kita ambil daripada Allah dan daripada Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hukum badal haji? Apakah hukum badal haji? Badal haji ni, kalau tak silap saya, ganti haji ya, haji ganti. Kalau kita melihat kepada hadis Imam Al-Bukhari berkenaan dengan seorang perempuan, tak ada riwayat seorang lelaki. Bagi kat belakang atas, nak atas ke? Bagi atas soalan.
iaitu ketika jemaah haji nak keluar, dekat belakang, iaitu ketika jemaah haji nak keluar, ada hadis Ibnu Abbas, jemaah haji nak keluar pergi menunaikan haji. Satu riwayat sebut laki-laki, satu riwayat sebut perempuan. Artinya benda ni berlaku dalam dua keadaan. Dia tanya, ya Rasulullah, seorang tu kata, ya Rasulullah, mak saya ni memang nak pergi haji sangat-sangat, tiba-tiba dia mati ya Rasulullah, tak sempat nak buat haji. Dari segi harta dia tu adalah RM2 dari sikit. Apa pandangan Rasulullah? Nabi kata dekat dia, Nabi kata hampir buat haji kat mak, hampir buat haji kat mak. Kalau kita ambil hadis ini dan beberapa hadis sahihnya lain yang sama makna dengan hadis ini, daripada hadis itu kita menyatakan seorang Muslim dia boleh buat haji kepada saudara dia yang mati. Dia boleh buat lah. Jadi dia pergi buat, dia impun duit sikit-sikit, cukup dia punya jumlah nak pergi Mekah, dia bawa diri dia pergi ke Mekah. Pasal hadis tu Nabi kata pada perempuan tu, sekarang tempat mak hang ganti, hampir buat haji kat mak. Ya. Ya. Tuan punya badan tu mesti buat haji dulu. Itu menjadi perbincangan para ulama. Jumhur, kebanyakan para ulama kata dia mesti buat haji dulu. Tapi ada ulama kata tak, dia tak buat haji dulu, tak apa, dia buat kat mak dia. Pasal dalam hadis tu Nabi tak tanya kat dia, hang haji tak lagi? Hang haji tak lagi? Nabi tak tanya. Nabi kata pergi buat. Jadi kalau kita kata kita pakai perkataan kebanyakan para ulama, dia kata selesaikan hak kita dulu supaya Allah tak tanya kita, kat orang hang buat tak hang? Jadi tak apa kita pakai hak jumhur. Hak kita dah selesai, tahun ni kita buat kat kita, lepas 2 tahun akan datang himpun duit pula, dapat duit sikit, kita pergi buat kat mak kita pula. Kalau begitu maksud soalan ini bermakna ada, dia wujud. Tetapi kalau kita maksud yang orang duk bagi 1,500, yang tu bukan maksud macam tu. Yang tu bisnes. Tu bisnes. Minta maaf Abang Mi'an, saya tengok gambar kartun ni kat Mekah masa saya pergi tu, oh Allah, cukup kartun. Ni di Metro pengalaman. Depa berkelai baru keluar cerita. Kita bagi 1,500. Berapa orang bagi Abang Mi'an? Katalah satu package tu 100 orang bagi. Duit semua simpan, angkatlah. Dia kata, okey, saya terima, saya akan buat haji, badal haji kat bapa hang dengan harga 1,500. Ni duit ni saya akan simpan dalam bank Saudi. Kalau ada apa-apa lebih kurang Saudi bagi imbuhan dah kira halal noh. Itu pun kata halal. Dia ambil jemaah haji tahun ni 1,500, dia buat tahun depan. Yang tahun ni punya dia buat untuk tahun yang sudah. Tapi sijil dia berkeluar. Sijil kita, mak kita dapat haji, dia berkeluar dah. Dia bagi satu sijil, satu telekong, satu tudung, satu zam-zam, satu apa dia nak bagi, dia bagi satu sijil, dia sign. Dah selesai dah, kita dapat dah sijil. Tapi haji tak buat lagi, haji buat tahun depan. Dia kutip tahun ni, dia buat pula tahun lagi satu. Saya bila tengok saya kata dunia. Maka saya punya pendirian, this is my personal opinion. Terima kasih Abang Haji. Baik, saya punya personal opinion, 1,500 ni adalah haji yang bid'ah. Haji celaru, nama dia haji bisnes. Terus sahabat, habis kita nak buat yang mana? Yang macam Nabi sebut, kumpul duit pelan-pelan. Ustaz, bila nak kumpul? Bila boleh kumpul ya? Ustaz, dengan minyak ni semua naik, nak kumpul bila Ustaz? Bila boleh kumpul? Ustaz, katalah tak terkumpul. Tak wajib lah. Tak wajib lah buat. Wajib buat bila cukup lah. Kan dia punya syarat-syarat wajib haji tu bila ada kuasa, buat lah. Tak ada hak duk sengak-sengak lah. Habis Ustaz tak kesian dekat mak saya. Kesian lah tu nak kumpul duit. Ustaz, 1,500 kan cepat. Hang tak kesian kat mak hang kan?
Hang ingat mak hang dapat 1,500, yang dapat 1,500 bukan mak hang package. Mak hang dapat apa? Dapat sijil yang belum buat. Kita bergantung ke rumah sijil. Minta maaf banyak-banyak. Ini pengalaman saya tengok dengan mata kepala kat muka. Jadi hak Nabi ajak bukan macam tu. Kumpullah duit pelan-pelan, cukup. Kalau hari ni 11,000, 12,000, pergilah dengan jumlah tu. Buat kat kita dulu, lepas tu kita buat kat keluarga kita. Ya boleh, kita boleh guna duit peninggalan si mati. Mesti anak. Tak mesti anak, siapa-siapa pun. Tapi orang kata afdal tu ada pada anak lah. Macam kita, abang kita kan, kita kesian, kita ada duit lebih sikit, kita ambil duit kita bagi kat anak saudara kita. Ni hampir haji kat bapa hang. Bapa hang tu abang aku. Ataupun kita, kawan-kawan, kita kaya kan, ambil duit, aku mau bapa hang kawan dengan aku tu, dia best friend, kami mengaji sama-sama, isap okok pun saling bertukar. Best friend kami. Jadi aku sayang kat bapa hang, 15,000 aku bagi kat hang, aku mau hang buat haji kat bapa hang. Boleh. Kalau begitu cara dia, sunnah ada menunjuk jalan dia. Tapi kalau kita tak mampu pergi ke situ, maka hukum dia tak mampu. Tak ada dosa apa. Tak ada dosa apa. Begitu nah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan. Saya ayat lagu ni dah saya duk pening sampai lah. Pencerahan. Kita gelap dia minta bagi cerah. Patut satu gelap Ustaz. Bagaimana cara seorang anak untuk bagi tahu mak bapak cara yang betul, cara sunnah berkaitan dengan selawat atas Nabi? Kerana mak bapak masih anggap qasidah berzanji adalah amal mulia di sisi Islam. Ini satu masalah. Gaduh Ustaz. Ya. Gaduh Ustaz. Boleh bergaduh. Ni boleh bergaduh ni. Biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu, kita nak kena, ialah sebagai anak kita ni sikit lah, mak kena bagi penjelasan qasidah ni apa dia, berzanji ni apa dia. Qasidah bukan selawat. Qasidah ni satu syair, berzanji ni bukan selawat, satu syair yang dibuat oleh satu orang, kemudian dia masukkan unsur-unsur nyanyian dalam dia, lagu, bayati, nahwan, ras, bunyi sedap lah, tapi dia bukan selawat, dia tak ada kena mengenal dengan selawat. Jadi nak bagi penjelasan tu, saya ingat bawa mak bapak main kuliah. Bawa mak bapak main kuliah, bagi soalan ke ustaz, bagi ustaz tak. Ataupun macam kawan baru ni, bagus dia di Kelantan, raya haji baru ni, dia jemput saya pergi makan rumah dia. Dia buat bersantai keluarga dia, ada 20 orang. Dia buat makan, buat sate sikit, buat makan makanan orang Kelantan sikit. Keluarga dia duduk, mak dia, bapak dia, adik-adik dia, pak menakan semua duduk. Jadi kita mengaji dalam bentuk keluarga. Bagi dia tanya persoalan, kita pun buat tanya-tanya ustaz. Depa duk kata marhaban tak boleh. Depa kata, rupanya yang kata tu pak menakan dia. Kawan tu duk tarik sate, duk jugir. Jadi ustaz jawab. Bila jawab, dia daripada meja sana, dia boleh main depan, dia boleh tanya. Bagi dia dengar. Kalau dia dengar CD, dia tak boleh tanya, dia duduk geram kat remote tu aja. Jadi bila ustaz ada, dia boleh tanya. Dia boleh tanya ustaz. Soalan anak menekan dia bagi, anak menekan dia buka, dia boleh tanya, apa ustaz tak boleh ke? Bila dia main dengan satu ayat muka tak puas hati, kita tahu syekh ni lah. Kita tahu lah. Tak apa, bagi dia tanya, dan kita mau sabar lah. Kita jangan nak ingin orang kan, apa tak boleh pula, dia buat lidi sate duk main lagu tu kan, isi dia dah sebab dah, lidi duk main lagu tu, ni apa, kita pun satu macam kan. Tak apa, bagi dia tanya, kira kita boleh sik badan, kita sik je lah. Bagi dia tanya, apa tak buat hati, ini semua selawat. Tak apa, satu penjelasan apa takrif selawat, macam mana satu contoh selawat zaman Nabi, apa dia berzanji, apa takrif dia, cuba banding selawat dengan dia. Oh, dia pun dengar. Tak ada main, tapi depa
Depa saya tak tahu. Oh, yang dok buat ni bukan kecil punya anak. JK Patua, mufti. Awak depa tak ada ilmu ke? Saya tak boleh komen orang. Hanana dan Hanani. Ya Hanana, Hanani, Hananu ni semua ni. Jadi cuba kita usahakan cara lagu tu, kita tengok apa cerita dia. Ustaz, apa pandangan Ustaz baca Yasin dan tahlil berjemaah ditukar kepada surah Kahfi dan tahlil berjemaah pada malam Jumaat? Oh, sobat. Dia kira tukar surah je. Nabi, ikhwan, dia bukan isu baca Yasin. Kahfi tu ada 110 ayat, dan ayat dia ayat yang kita jarang baca. Jadi bila kita nak baca, dia merangkak, kan? Masa panjang, lepas tu ayat dia belit-belit, nak disebut tu inna ashabal kahfi war. Berhenti lama sah. Ulang balik. Inna ashabal kahfi warra. Ni apa ni? Pasal lama tak baca. Yasin ayat dia mudah, kita duk dengar orang baca. Satu orang nak baca Yasin malam Jumaat, salah ke? Tak salah. Dia mudah kalam Allah, kan? Silalah faqra, baca yang mudah-mudah. Cuma yang kita duk kata salah tu, duk kata malam Jumaat mesti Yasin. Satu. Baca mesti berjemaah. Dua. Letak botol air pula. Tiga. Yang ni yang kita duk kata kaifiat yang bid'ah. Bukan kita kata Yasin tu. Kita duduk di rumah kita lepas maghrib malam Jumaat, nak tunggu sembahyang Isyak. Kita tahu malam Jumaat ni ada kelebihan dia. Nabi sebut, siapa mati malam Jumaat, siapa mati pada hari Jumaat, ada kelebihan dia dapat. Albani cukup seronok dengan hadis itu, sampai Albani kata hadis ni hadis yang sahih. Kita pun duduk seorang-seorang kita, Yasin wal Quranil Hakim, ya Allah aku baca ayat, hang terimalah ya Allah. Tak adalah. Cuma Nabi mencadangkan Al-Kahfi, itu saja. Baca Yasin tak salah. Siapa baca Yasin, dia telah masuk dalam afdal. Dia telah mengihyakan sunnah yang paling afdal. Tapi kalau pergi baca Al-Kahfi dengan rentak baca Yasin tadi, botol duduk macam tu juga, lepas maghrib berkumpul yang ramai-ramai, senada dan seirama, gabungan Brunei, Malaysia dan Indonesia, duk pergi buat senada seirama lagu tu. Yang tu yang kita komplain. Hak tu kita kata, bukan kita kata dekat Quran tu. Quran kalam Allah, mana boleh kita kata. Kita kata kaifiyat. Cara dia. Macam mana kita kata lagu tu? Sebab kita ambil perkataan Ibnu Hajar Haisami dalam kitab dia Fatawa Al-Kubra. Apa dia kata? Wal aslu sunnah wal kaifiyatu bid'ah. Benda asas mereka buat tu sunnah, tapi cara tu pergi masuk bid'ah. Selawat sunnah, tapi duk selawat hari Jumaat, pegang tongkat serah, nak khatib, nak naik khutbah, langkah satu anak tangga selawat, dua anak tangga selawat, yang makmum di bawah duk tengok awak tak naik-naik lagi. No, dia duk selawat tiap-tiap tangga. Tu yang kita duk kata. Bukan kita komplain selawat tu. Selawat tu ibadat, mana kita boleh komplain. Jadi kalau kita ubah dengan Al-Kahfi, kita mencipta satu huru hara pula. Lepas ni orang pakai Al-Kahfi malam Jumaat dengan cara yang sama. Kita nak ubah cara. Surah tak ubah tak apa, ubah cara. Ataupun dengan surah lebih pendek, lebih mudah. Kahfi panjang, Yasin panjang, tukar ambil la uqsimu bihazal balad, pendek sikit. Boleh baca 5-6 kali pun surah boleh ubah, tapi kaifiat tu yang kita tentang. Lepas tu percaya pula ayat ni macam-macam. Ni ayat Yasin jangan berhujung kaki, jangan langkah jangan buat. Ulama bincang ayat Zam-Zam boleh tak berwuduk. Ayat yang Nabi kata innaha mubarakatun, berkat, boleh tak berwuduk? Boleh tak ambil ayat tu mandi? Ulama kata boleh. Ayat Yasin tak boleh. Bukan dia langkah Yasin, ayat. Bukan Yasin. Kalau kita pergi langkah Yasin, satu dosa. Kalam Allah ni ayat. Macam mineral water macam ni. Main mana bomba dia membuih, tutup. Jaga baik-baik jangan duduk langkah Tak tahu kalau terlangkah, dia bawa golek kepala. Tak. Kalau jadi apa-apa jangan cari saya Dia malu tu. Jadi kita jadi cuak
Janganlah. Itu nama dia merepek. Ustaz, apa fungsi qarin dalam hidup kita? Wallahu ta'ala alam. Quran menyatakan qarin ni jahat. Dia daripada syaitan. Jadi fungsi dia nak bagi jahanam kita. Maka tak sepatutnya kita berkawan dengan syaitan-syaitan ni semua. Dan salah satu sebab dia Allah nak tunjuklah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah buat makhluk-makhluk ni dan kita untuk beribadat pada dia, dan makhluk tu wujud. Dia jangan terlebih percaya. Orang bomoh ni masalah dia. Dia percaya tu terlebih. Dia kata qarin ni dia boleh duduk sebelah kita. Jangan duduk merepek lah. Merepek tu lebih. Qarin ada tak ada? Ada. Dia daripada jin. Takat tu je. Quran kata siapa yang berkawan dengan qarin, dengan jin ni, dia telah kawan seburuk-buruk kawan. Dia jahat. Jadi jauhilah, dia mainlah. Macam-macam kedudukan. Orang kata kita beranak dengan qarin. Siapa beranak dengan qarin mangkang? Oi. Kita ni ada qarin seorang satu. Apa dia tu? Kita Bani Adam beranak dengan uri, bukan dengan qarin mangkuk. Jaga baik-baik. Dia kata kita ada qarin, kita mati, qarin tak mati. Astagfirullahaladzim. Tak ada. Jangan. Qarin satu jin, dia main nak mendekat kita dan dia nak tipu kita. Dia bisik kat kita. Bila dia rapat, qarin kan maksud dia kawan. Dia rapat, dia bisik sesuatu. Bunuh orang. Dia dengar. Bunuh orang. Bunuh diri. Hang dah tak guna. Dia duk bagi ke kita lagu tu. Hang ni apa tak guna, sampai lah tak kerja lagi, hang menyusah mak bapak hang, hang mati lagi senang. Dia jadi lupa diri. Qarin. Jangan layan dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ludah sebelah kiri Nabi ajar. Kata amantu billah, aku beriman pada Allah. Kita layan cakap seorang-seorang. Pasal apa aku nak bunuh diri? Dia tanya pasal apa? Dia bagi banyak pasal. Satu minyak naik, dia bagi tahu. Satu pasal minyak naik 2 kubang. Hang nak tunggu minyak naik berapa lama lagi? Baik bunuh diri lah ni. Betul juga. Tapi terjun bangunan mana? Itu nama dia qarin. Jangan terlebih. Tiap-tiap kita beranak dengan qarin ni semua, dia jangan terlebih. Ada daripada dia main bagi wah-wah. Muka orang tak rata. Kita mana boleh nampak muka kita kan? Kecuali ambil uduk, berbau cermin lah. Tengok. Cantik dah. Boleh lah kata. Kita ambil, kita sapu ikut dah lah. Dia kata tak rata lagi. Kita layan dia. Sapu lagi. Dia kata sikit lagi. Sikit lagi. Semua. Alah, dia kata, aku kata belah kanan hang sapu belah kiri. Kanan pula, sapu belah kiri. Bukan kata 4 kali, 14 kali. Tu imam dah duk qamat, qad qamati solah. Dia ni muka tak habis lagi. Muka tadi kembang lah, kecut muka dia. Amat. Jadi wah-wah. Dia bawa daripada mandi, dia bawa sampai keluar rumah, dah bawa kereta sampai tol, U-turn balik. Duk fikir, gas tutup ke tak tutup? Gas tutup ke? Antum bayang, dia main tahu tu, layan. Lepas tu cari ubat. Cari ubat. Mana ada ubat? Ustaz tengok kat Mekah tu baik punya ubat. Tok Arab tu bagi penampang Tok Arab tu 2 tangan kita. Tok Arab tu bagi penampang. Kata kena penampang, dia mekik-mekik, dia pergi tawah elok. Dia kena penampang Tok Arab. Duk pergi buat tak tentu hala, Tok Arab tu labuh dia. Memang tak ada ubat, ikhwan. Ramai orang main macam tu. Ustaz macam mana Ustaz? Ustaz boleh kata apa? Boleh baca doa, ya Allah tolong dia, ya Allah selamatkanlah dia daripada gangguan syaitan. Dekat tu ya boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam keadaan musafir, salat jamak dibuat dalam waktu maghrib, boleh tak buat witir selepas salat, iaitu di dalam waktu maghrib? Mohon penjelasan. Wallahu ta'ala alam. Kata para ulama, salat witir ni tetap paling afdal kita bagi dia ke depan sikit. Masa tu bagi masuk tengah malam. Itu yang paling afdal. Dia dah buat sembahyang maghrib, maknanya dia buat jamak takdim. Dia buat jamak. Dia sembahyang isyak dalam waktu maghrib kan. Baik. Paling afdal ditunggu masuk waktu isyak, dia pun rasa nak tidur, dia buat witir 1 rakaat.
1 rakaat. Itu paling sesuai dengan petunjuk Nabi. Habis-habis maghrib dia buat isyak, dia terus nak buat sembahyang witir. Kebanyakan ulama kata makruh. Tapi kalau dia buat juga sah tak sah? Sah. Tapi tetaplah paling afdal dekat dia bagi masuk isyak asar, biar sampai masa kita menguap nak tidur buat witir pada masa itu. Itu waktu yang cukup best, waktu yang cukup baik. Ustaz, saya sudah terjebak dengan riba, iaitu hutang kereta, pinjam PTPTN. Apa yang patut saya buat? Bagaimana pula dengan KWSP dan ASB? Adakah faedahnya dikira riba? Apakah maksud khawarij? Oh, banyaklah. Tak apa, dah terlibat dengan riba, macam mana minta ampun ke Tuhan. Ini sahabat tadi, sistem kapitalis yang kita duk repair kan. Kalau tak ampun pada Allah, habis hutang tu tak usah hutang lain lah, carilah yang kita pun tak kaya, mana boleh buat loan orang minjam tu. Kita mau ada satu bank cetak duit lah, orang main kat kita nak ambil pi 2 bulan orang tangkap pula kita kan. Ustaz, apa dia khawarij? Adakah mengkritik kerajaan termasuk khawarij? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Ciri-ciri khawarij itu bukan kritik kerajaan, menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan kerajaan dengan pedang. Ini seperti yang disebut oleh Imam Muslim dalam Syarah Muslim. Khawarij ni apa? Dia tak puas hati dengan kerajaan tu, dia keluar satu angkatan, tarik pedang. Hang tak turun, jadi jebak dengan tu, alang-alang celuk perkasang, salah seorang kena mati. Itu ciri khawarij. Kritik, bagi pandangan, bagi solusi pada kerajaan, ini bukan khawarij. Kalau pandangan tak boleh buat, mesyuarat buat apa? Terus buat mesyuarat itu bukan ciri. Kita bagi pandangan, kita kata 2 kupang ni naik, Sir, awak apa pandangan awak? Tak ada cakap khawarij. Jangan buat mangkang boleh tak? Khawarij ni dia nak runtuhkan kerajaan tu dengan senjata, bukan kritik. Dan tentulah kritik kita pun bukan kritik yang dajjal tak guna kan, bahasa utara, kamjat hang ni laknatullah, menyusah orang. Jagalah bahasa kan. Kita kata saya pada pandangan saya, kita cakap pada pandangan saya tak patut naik 2 kupang, patut turun 2 kupang. Tu pandangan. Apa-apa hang kata turun ni hang khawarij lah. Khawarij ni anjing neraka, kilabun nar. Itu hadis. Siapa yang jadi khawarij, dia anjing dalam neraka. Takkan gamak bila kawan kita bagi sikit pandangan, Syekh ana tak apa, sujulah minyak naik. Syekh, rupanya entah anjing lah. Gamak kata ke kawan hang aku tu. Janganlah, bukan macam tu maksud khawarij. Bagi pandangan. Kita jumpa wakil ayat cakap, Tuan, saya nak cakap sikit. Tuan, wakil saya lah. You are my boy. Tuan, boy saya, wakil saya nah. Please, ni suara hati saya. Saya yang pangkah Tuan. Saya minta Tuan usul balik, semak balik, tegur balik, dan saya mau Tuan cari ayat yang berenah. Takkan kita khawarij? Dah, ini pandangan. Dia pula masuk dalam parlimen, dia pula bercakap, saya wakil sekian-sekian, masyarakat saya tak bersedia minyak naik, mereka bersedia turun saja, naik mereka belum bersedia. Tolong perhatikan balik. Dan dia jadi satu orang yang Quran kata tadi, fatabayyanu, fikir, teliti, ambil yang baik. Keputusan di sana sampaikan pada rakyat dengan baik. Rakyat menyalurkan dengan jalan yang betul. Itu bukan khawarij, itulah kehamurnian ahli sunnah wal jamaah. Sayyidina Umar baca khutbah jemaah ni, bukan kata khutbah nikah, khutbah jemaah, khutbah wajib. Baru innal hamdalillah, habis semua baru Umar kata amma ba'du, baru kata min fawqi hadzal mimbar, daripada atas mimbar ni aku nak kata sesuatu. Bangkit satu kawan, ya Amirul Mukminin, jawab soalan aku dulu, aku nak tahu ni baju baru pakai ni, tak biasa tengok baju ni.
Ingat nak tanya pasal dana ke pasal apa? Baju. Baju pun tanya lah. Patut mau tanya ni Sayyidina Umar, kami nak tanya, ni unta Sayyidina Umar ni sebulan punya duk servis, berapa banyak duit kerajaan? Rumput dia, mandi dia, nak sapu ekor dia, nak sikat bagi cantik kan? Ni berapa banyak duit kerajaan diperuntukkan untuk unta Sayyidina Umar? Patut soalan tu ha. Baru kita tahu sebulan Sayyidina Umar pakai banyak mana, setahun pakai banyak mana. Ni nak tahu setahun ni Sayyidina Umar bawa keluarga melancong sana melancong sini, berapa banyak pula. Ni unta tu diparking dalam satu lot parking, kena bayar dah lot parking tu? Tanya. Dia pergi tanya baju. Sayyidina Umar tak kata apa. Sayyidina Umar baru tahu telitinya rakyat dia macam tu. Kata dia, setahu aku baju macam ni, kain macam ni aku ada juga sikit, kita dapat dalam ghanimah satu perang dulu. Tapi heran kat aku ni, bahagian aku dapat nak buat jubah tak lepas. Cakap baju Melayu aja. Bahagian hang lepas jubah. Kan? Tumbuk meja, ini tidak adil. Sayyidina Umar bagi penjelasan pula. Bagi satu penjelasan. Aku dapat separuh, anak aku dapat separuh, dia bagi bahagian dia kat aku, jek jadilah jubah selai. Okey, cantik. Baca keluar. Dia. Sayyidina Umar tak kata, Khawarij tangkap dia, Khawarij. Sayyidina Umar tak buat lagu tu. Pandangan lain. Menjatuh kerajaan lain. Kita tak puas hati yang kerajaannya ada, jangan berjatuh dia. Tunggu 5 tahun lah. Guna saluran tu kerajaan bagi. Jangan dia buat gila. Down apa? Tunggu 5 tahun. Lah tak boleh down lagi. Tak buat, saya tak puas hati. You must go down. Nanti Ustaz, kira 2 tahun lagi tu ada. Tak apalah, tanggung Ustaz, 2 kubang tu 2 tahun lagi. Cukup hari dia bubar parlimen, pilih siapa yang nak pilih. Pilih dengan harmoni. Ikut barisan dia, tunggu turn kita. Dia suruh celuk jari masuk dalam dakwah, celuk bagi satu, supaya tak ada penghuni hantu. Ni hantu setan mau tak mau. Pangkah dengan elok, lipat, masuk habis. Ya Allah, aku nak pilih yang ni pula. Salah ke? Tak salah. Itu hak kita. Kan? Lah ni, siapa-siapa naik dengan rasmi, dia adalah kerajaan kita. Kena hormat. Ni keluar TV, ambil tisu baling, berdebung baling, gajah betul. Tak boleh. We our leader must respect. Pemimpin kita kena respect. Kita tak boleh jumpa mana-mana wakil rakyat tengah jalan, aku langgar dengan motor bagi mampu ya bang. Tak boleh. Pelan kereta, bagi dia lintas. Bye-bye kat dia. 2 kubang. Itu akhlak ahli sunnah. Itu akhlak. So kena bagi bezalah, apa itu pandangan, apa itu nak guling kerajaan dengan senjata. Itu kena ada sikit. Ustaz, apa nasihat Ustaz kepada para isteri, suami yang sentiasa sibuk dengan kerja dakwah hingga tak banyak masa terluang, macam kata Kak Ustaz ni. Soalan tu kan, nasihat kepada isteri, suami yang sentiasa sibuk dengan kerja-kerja dakwah hingga tak ada banyak masa terluang dengan keluarga. Nak kata apa? Siapa paling sibuk dalam dakwah ikhwan? Nabi. Sampai perang dia boleh cium cucu dia, dia boleh sayang cucu dia. Sampai Aqra bin Habis tengok terkejut, aku ada 10 anak, seorang aku tak boleh cium. Nabi kata, kalau hang tak reti sayang, Allah tak akan campak sayang dekat hang. Jadi siapa dia yang sibuk dengan dakwah ni sampai tak ada kat keluarga ni? Dia menyeleweng. Kita ada Isnin sampai Ahad. Kita ada. Kan? Kita nak keluar pergi mana? 7 hari dah ada. Cukup Sabtu Ahad main KL, Isnin sampai Jumaat ada rumah. Dengan keluarga kita. Bawa mereka pergi sana, bawa mereka pergi sini, bincang, mesyuarat, semua gedebung. Urusan keluarga. Mana boleh sampai bini kita buat satu surat
Assalamualaikum, kehadapan suamiku yang tercinta, memohon bolehkah bagi sikit masa kat kami, anak-anak rindu dekat abah, rindu dekat ayah. Kalau ayah duk pergi dakwah tu dapat 200 300, kami bagilah 200 300, spend lah 2 jam kat kami. Kalau sampai sorak tu mai telang kabat. Yang tu bukan dakwah dah, tu kalang kabut nama dia. Tak boleh kawan. Dakwah sampai rumah kita tak tengok. Allah bukan tanya. Benda Allah nak tanya kita ialah diri kita dan keluarga kita. Allah tanya dulu. Tu berapa banyak kuliah-kuliah saya potong pasal keluarga. Tadi baru pergi kuliah balik. Setelah 2 tahun saya tak pergi. Tadi pagi baru pergi sambung balik. Apa? Kat Taman Melewak. Lepas tak tidur diam kerja melewak. Taman Melewak 2 tahun. Tengok dalam buku tanda 25 hari bulan 2 tahun 2012. Tadi pergi sambung kitab. Pasal apa? Pasal keluarga. Kita nak mai hari Jumaat duk tengok anak balik sekolah, time bila macam ni nak keluar mai pada rumah nak lari airport tak dan. Habis tak ada mau senggang waktu 2 jam daripada rumah nak lari airport dengan jam tengah jalan dengan anak balik pukul 5. Oi tak dan. Abang kata tak boleh. 2 tahun depa duk tunggu macam buah tak gugak. Pasal keluarga. Kita tak boleh buat seronok kita. Dakwah lebih penting. Keluarga lebih penting. Keluarga penting. Dakwah penting. Keluarga lagi penting. Tulang belakang kita. Kita besok terlentang demam ni semua siapa nak tengok? Bini kita buat. Anak murid abang ramai kan? Panggil seorang meja kau. Dengan mai. Dia geram dia cakap lagu tu. Jadi ayak mata ibu melangir lagu tu turun. Dah tak larat dah. Nak pergi pancuk pun tak larat. Orang nak kena teman. Dia kata berhati anak murid takkan seorang pun tak ada meja kot. Dia kata hang bini aku. Takkan saya seorang bini abang. Kalau abang sayang saya takkan abang tinggal saya hari-hari. Baru tengok dia ambil jadual kita mengajak, dia lekat tandai abang dia. Lalu dekat tandini tak nampak baru tandai. Tengok abang, tak mana yang kotak kosong duduk rumah ni. Baru menangis tak ada lagu. Jangan. Ni kamera ni semua duk ambil, bukan ambil tiap-tiap malam. Ada masa tak ambil. Duduk rumah ambil gambar anak-anak, gambar bini buat dalam album, tengok. Ui, anak kita membesar ni cepat. 2 tahun sudah dia berangkat. Lepas 2 tahun dia masuk tadika dah. Lepas 2 tahun tengok nak pergi sekolah rendah dah. Lepas 2 tahun naik dah kelas. Lepas 2 tahun minyak naik pula lagi. Ui, dahsyat dah. Dia perkembangan. Kita duduk belik tengok gambar dia kecil aja, lah dia besar dah. Kalau kita tak ada masa dengan keluarga, kita akan menangis. Satu masa kita terkejut anak kita besar dan kita tak pernah peluk, tak pernah sayang, tak pernah apa. Dan setiap orang tak samalah cara dia layan keluarga dia. Tak sama. Ada orang bawa pergi piknik, tanya kat anak-anak, movie mana baik hari ni? Ada cara lagu tu. Mengaji movie. Mengaji akhirat, movie dunia. Dia punya faham lagu tu. Jom minggu ni pergi tengok mana punya sinema baik punya movie kan. Kita pergi tengok. Ada orang bukan lagu tu, ada orang dia cara, jom kita pergi masjid sana, kita pergi masjid ni, tapi dengan keluarga. Habis balik berhenti kereta pergi minum air sama mana-mana dengan keluarga. Melawat dengan keluarga, balik rehat, besok pula pergi satu kuliah pula dengan keluarga. Buat macam tu. Bukan mesti spend, tak samalah cara kita habiskan masa, tapi dia kata nasihat dekat isteri. Sebenarnya kena nasihat tu laki bukan isteri. Yang sibuk laki. Bini mau sabar. Bini mau sabar. Kalau bini tak sabar, rumah tangga lingkup. Rumah tangga boleh lingkup. Lepas itu kena hati-hati. Lagi sebulan bini kita nak bersalin, tak mau pergi mana. Dia bersalin lagi sebulan, dia beranak bulan 9, bulan 8 semua kuliah stop. Apa ustaz awal sangat? Awal tak awal, stop. Lepas tu dia bersalin bulan pertama, bulan kedua, 3 bulan kita cuti duduk dengan dia.
Ni kita pergi bagi salam, nak pergi ziarah, dia dapat baby baru, bini dia keluar jalan merangkak pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mandi nak tengok anak baru. Mana ustaz? Pergi mengajak dah. Baru 7 hari ustaz pergi mengajak dah. Pasal apa? Dakwah dah jadi darah daging. Itu bukan darah daging, tu kepala otak dia nama dia. Bini baru 7 hari keluar pergi dakwah dah. Tak boleh. Temperature, tekanan mental. Tak boleh. Kan? Kena jaga. Dia semua amanah ni. Tuhan tanya esok. Tuhan tanya kita macam mana. Pasal itu ustaz tak peduli main lambat ke tak main lambat. Kalau di Pulau Pinang hari Senin ustaz mengajak, hampa mau hampa tunggu, tak mau sudah. Pasal tara anak balik sekolah dengan isteri balik semua cucap pukul 7. Baru semua berhimpun dalam rumah pukul 7. Dia ni nak mandi, dia ni nak makan, kedebang-kedebung bang maghrib. Sembahyang apa di rumah, sekali keluar pergi kuliah. Daripada rumah nak pergi kuliah pula dengan jian lampu merah, lampu hijau, sampai tempat kuliah 8.40 orang bang isyak. Aku kata ustaz lambat nak mengaji ke tak mau? Kata anak tunggu lah. Ustaz kerak dia main lambat, don't. Jangan tanya kuliah kita lepas isyak boleh tunggu? Tak boleh, tak payah tunggu. Begitulah ikhwan, hak kita macam tu, nak buat apa mana. Tapi manusia ni ikhwan, kadang benda banyak kita belajar dengan pengalaman. Dulu masa ustaz kahwin, masa muda-muda lagu ni, ustaz kahwin dulu, ustaz bukan kahwin tua macam ni, muda macam ni kan. Macam Pak Mek, saya kahwin macam sebayang dengan Pak Mek dulu. Dah muda macam ni. Mana ada pengalaman hidup? Itulah first time kahwin, first time dapat anak. Jadi cempera. Tahu cempera? Apa? Orang panggil apa? Babi cempera ni kira cempera. Dia jadi dia tak tahu nak buat apa. Baru dapat anak, mak tak ada, mak mentua tak ada. Kita dengan bini kita nak buat apa? Budak tu riau main satu temperature, darah kita naik. Aku bagi yang riau betul-betul orang tahu. Budak tu riau je anak mula tu. Dua sama besar dengan bapak dia dah. Duk riau 6-7 bulan duk riau. Dia ni main kata ada gangguan, dia ni main kata dia duduk ada bawah pokok nangka, dia duduk betul ada pokok nangka. Dia kata tak boleh ni, nak kena pergi ambil buah nangka, daun nangka, layuk buah tamperut. Dia ni pergi cari minyak telur sapu, duk riau sahabat tu juga. Dia ni buat main sirih, bubuh bantai. Kita bengong masa tu, tak tahu nak buat apa hangpa duk buat ni. Ustaz duk diam. Benda ni ustaz tak tahu apa. Bubuh daun sirih masuk, budak tu duk riau macam tu. Tak tahan, ambil budak tu pergi jumpa budak hospital budak. Doktor tu pun kecil macam budak-budak juga. Dia pegang, dia kata ada usus kembang pasal duk riau. Tak apa, dia kata saya bagi satu ubat, bagi dia relax, usus tu relax balik, makan 2 camca, tidur lena sampai lah. Tak ada riau apa. Bapak dia pula duk riau lah ni. Bapak dia duk riau. Tak ada pengalaman. Tapi hidup kita ni ikhwan, dia bagi kita ada pengalaman. Kita tak payah belajar dengan buku benda ni, belajar dengan hidup. Kita keluar pukul berapa, bini kita rasa. Kita balik pukul berapa, bini kita rasa. Benda ni bukan ada buku. Tak ada. Pengalaman hidup. Saya nak baca satu buku, pukul berapa bini suka balik, pukul berapa dia tak suka. Mana ada buku? Nak pergi cari siapa? Motivasi. Motivasi pun bini dia tak puas hati dengan dia. Ni yang duk bagi motivasi ke orang. Bini pegang tonggeh nak lepas pergi kat dia. Cakap kau orang pandai, aku bagi yang tonggeh apa orang tahu. Motivasi balik diam. Duduk sebelah peti ais setengah air tidur. Tak tidur dalam bilik. Depan orang tu dia punya motivasi. Bini dia nak lepas tonggeh. Benda ni dia pengalaman. Dia bukan boleh minta ke orang, dia tak ada buku nak baca. Pengalaman kita repair hidup kita. Kita balik pergi sana sampai rumah pukul 2 pagi, 2:30 pagi. Kita buka pintu slow, bini kita jaga. Kita abang awal. Kita tengok jam 2:30. 2:30. Hang kata awal kat aku. Kita faham lah. Belajar. Belajar. Kita faham. Belajar. 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 Belajar.
Oh, ayat awal ni lain macam sikit alunan dia. Alunan lain macam. Kita tahu esok korang lah balik 1:30. Benda ni pengalaman ni kawan. Tak ada tempat jual pengalaman. Belajar, kena belajar ni kawan, kena belajar. Apa berlaku dalam rumah tangga kita kena belajar. Dan kita susul dia bagi cantik. Supaya kita keluar berdakwah di rumah kita tak ada raflah dengan kita. Duk keluar sana api sini, kita tak ada masa. Dia balik dia pergi report dekat mak dia. Tak parah kita. Mana ustaz? Mak tanya ustaz. Tu ada Kuala Lumpur tu. Ha? Dia buat lagu tu. Perlu kita pasal aircon pun perlu tarik perlu turun lagu tu. Tapi dia tahu kerja kita tahu kerja dia, kita bagi hak dia, dia bagi hak kita. Cukup, mau buat lagi. Rumah tangga ni tolak ansur bahagia. Tak tolak ansur mana boleh bahagia? Aku mau macam ni, bini kata. Lelaki pula kata, saya mau macam ni. Habis mau macam mana? Macam-macam. Tak bahagia. Hati-hati ya. Ustaz, apakah kita akan tunai permintaan seseorang bila katanya bila saya mati bawa mayat saya balik kampung? Bolehlah kalau kampung tu dekat. Ulama ulama tidak menyatakan salah kalau kampung tu dekat. Kalau kampung tu mati Selangor nak bawa balik sampai Padang Besar, mati Selangor nak usung mayat Padang Besar, itu salah. Tanam datang Manadan. Mati Indonesia nak balik Malaysia, itu salah. Tapi kalau dia bawa balik juga, kita tak kata apa, hak dia. Tapi kita kata khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Nabi sendiri orang Mekah, Nabi duduk di Arafah, Nabi kata aku Arab, aku Quraisy, aku orang Mekah. Nabi bangga dia orang Mekah. Tapi bila dia mati di Madinah, tak balik mayat dia pergi Mekah. Macam tu. Tapi tempat dekat-dekat tak apa. Yang tidak menyebabkan badan mayat itu keluar air, kapan berubah. Ini ada perbahasan dalam Majmu' Nawawi. Boleh. Hak baki ni saya jawab lagi sekali lah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.